Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakimi bin Sulihan dan dalam video ini saya akan menceritakan tentang apa itu konsep halalan dan thayyiban. Syariah Islam sememangnya menekankan konsep halal dan haram dalam kehidupan seharian kita. Hal ini kerana hukum-hukum ini akan menjamin kehidupan kita ke arah kebaikan dan keberkatan. Konsep ini bukan sahaja dikhususkan dalam isu pemakanan sahaja, malah ia juga diterapkan pada perkara-perkara yang diperlukan dalam menjalani kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, ia juga boleh dikhususkan dalam bidang perubatan, keselamatan, perbankan dan urusan jual beli. Konsep ini juga tidak dikhaskan kepada umat Islam, malah ia juga dikhaskan kepada orang yang bukan beragama Islam. Hal ini membuktikan bahawa agama Islam sangatlah memberi manfaat yang terbaik dalam kehidupan seharian manusia. Konsep ini menjadi asas yang saling melengkapi antara satu sama lain. Thayyiban bererti menitik beratkan kualiti dan keselamatan produk atau makanan untuk digunakan. Terdapat 4 firman Allah yang menggabungkan perkataan halalan thayyiban, iaitu surah Al-Baqarah ayat 168, Al-An'am ayat 45, Al-A'raf ayat 157 dan Al-Ma'idah ayat keempat. Kedua-dua amalan ini merupakan sistem kawalan yang diperkenalkan hasil daripada gabungan barat dan ciri-ciri Al-Quran. Selain itu, konsep ini juga berkait rapat dengan pencapaian maqasid al-syariah. Pelaksanaan amalan ini amatlah penting kerana konsep halal dan haram perlu dilihat dari aspek faktor luaran. Apakah objektif bagi kajian ini adalah yang pertama, mentafsir definisi dan konsep halal dan thayyiban dalam perindustrian halal. Yang kedua, mengenal pasti dalil dan hukum mengikut konsep halal dan thayyiban dalam perindustrian halal. Dan akhir sekali, mengenal pasti isu yang sering terjadi di Malaysia yang berlandaskan halal dan thayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihtisyam Hakim dan saya akan menceritakan tentang dapatan dalam kajian yang bersumber daripada dalil dan hadis. Di dalam dalil, firman Allah SWT, "Wahai orang beriman, makanlah daripada benda baik halal yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya." Surah Al-Baqarah ayat 122. Seterusnya, begitu juga arahan memakan rezeki halal lagi taib kerana ia menjadikan satu titik keimanan. Firman Allah SWT, "Dan makanlah makanan halal yang lagi baik daripada apa Allah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan keimanan kepadanya." Surah Al-Ma'idah ayat 88. Penjelasan hadis Muslim menjelaskan bahawa syaitan memainkan peran untuk menyesuaikan umat manusia dalam halal memakan dan meminum dan dalam hal ketuhanan. Oleh kerana itu, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya, maksud sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Di dalam ayat ini terkandung makna yang menanamkan intipati umat Islam terhadap syaitan dan sikap mereka akan berwaspada terhadapnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat lain, iaitu Allah berfirman surah Al-Fatir ayat 35 yang bermaksud, "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka." Oleh kerana itu, Allah SWT mengingatkan kepada umat Islam agar jangan melupakannya untuk berkawan dengan syaitan. Hal ini kerana syaitan akan sentiasa memandu umat manusia kepada kesesatan. Firman-Nya yang bermaksud, "Patutlah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin dan selain dariku, sedangkan mereka adalah musuh kamu. Amatlah buruk iblis itu sebagai pengganti bagi orang yang zalim." Surah Al-Kahfi ayat 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Amani bin Ismail, ditugaskan untuk menerangkan berkenaan dengan perbincangan berdasarkan soal sendiri yang telah kami jalankan kepada pelajar UiTM kampus Pasir Gudang. Berdasarkan dapatan kami mendapati bahawa majoriti pelajar mempunyai tahap kefahaman yang baik. Hal ini demikian kerana atas faktor ilmu yang telah mereka pelajari sejak di bangku sekolah lagi, dan ilmu yang disampaikan melalui media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram. Seterusnya, apakah tujuan konsep halal dan thayyiban dalam perindustrian halal? Berdasarkan dapatan, majoriti pelajar berpendapat bahawa produk yang dihasilkan tidak bercanggah dengan tuntutan ajaran Islam. Selain itu, dapat membezakan antara produk halal dengan produk lain, serta tidak memberikan sebarang kemudaratan kepada tubuh badan. Soalan yang ketiga, apakah hukum mengikut konsep halal dan thayyiban dalam perindustrian halal? Majoriti pelajar mendapat bahawa halal thayyiban amatlah wajib bagi semua Muslim, dan ia merupakan jawapan yang paling tepat sekali. Hal ini demikian kerana setiap Muslim sememangnya perlu memelihara halal dan haram dalam urusan perniagaan. Soalan keempat, apakah isu yang sering terjadi di Malaysia yang berlandaskan konsep halal dan thayyiban?
Berdasarkan dapatan, ramai pelajar yang mendapati bahawa cara prosesan bahan mentah oleh pihak pengeluar merupakan isu utama. Hal ini demikian kerana barangan yang digunakan adalah barangan yang diimport daripada luar negara. Soalan yang kelima, apakah punca yang membuat pembeli pada masa kini tidak mengamalkan konsep halalan thayyiban? Majoriti pelajar berpendapat bahawa pembeli kurangnya kefahaman tentang konsep halalan thayyiban. Hal ini demikian kerana pihak berkuasa tidak menekankan isu ini sebagai isu penting dan rakyat akan terjejas sekiranya ilmu ini tidak diperluaskan. Bersama kepada saya, apakah kepentingan konsep halalan thayyiban dalam perindustrian terhadap makanan di Malaysia? Majoriti iaitu 68% bersetuju dengan jawapan produk yang dihasilkan tidak bercanggah dengan tuntutan ajaran Islam. Hal ini kerana produk Islam perlu dijamin suci daripada najis. Kepada soalan 7, apakah intipati syariah Islam yang secara langsung berkait rapat dengan tuntutan pengurusan keselamatan di tempat kerja? Kebanyakan telah memilih jawapan Dar al-Mafasid yang dimaksudkan dengan menolak kerosakan yang bakal timbul di dalam kehidupan kerana setiap manusia memerlukan sebuah tempat kerja sebagai salah satu keperluan. Terus kepada soalan 8, apakah perkara yang mendatangkan kerisauan terhadap penggunaan sains dan teknologi dalam perindustrian halal? Berdasarkan data, 92% memilih jawapan penyembelihan binatang yang menggunakan teknologi yang tidak berpandukan konsep Islam. Hal ini kerana ada teknologi yang menyeksa binatang serta menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Seterusnya, soalan 9, apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak mengamalkan konsep halalan thayyiban dalam pemilihan produk atau makanan? Terdapat jumlah sebanyak 80% berpendapat bahawa hidup tidak akan diberkati oleh Allah sekiranya kita tidak mengamalkan konsep halalan thayyiban dalam pemilihan produk atau makanan. Akhir sekali, soalan 10. Apakah langkah yang perlu diambil bagi memastikan setiap produk yang digunakan dalam kehidupan seharian mengikut konsep halalan thayyiban? Mengikut majoriti data sebanyak 72%, maklum balas memilih produk makanan yang dihasilkan mempunyai logo halal. Hal ini untuk mengesahkan bahawa produk itu tidak mengandungi bahan terlarang bagi umat Islam. Kesimpulannya, setiap Muslim yang menjalankan aktiviti perniagaan mestilah mematuhi tuntutan syarak dalam perniagaan iaitu mengamalkan konsep halalan thayyiban. Hal ini supaya muamalat kita akan diterima oleh Allah SWT dan dikira sebagai di sisinya, sebagai ibadah di sisinya, ya. Selain itu, aktiviti muamalat yang berlandaskan konsep halalan thayyiban juga melibatkan wang yang digunakan ketika akad jual beli dilakukan antara peniaga dan pembeli. Hal ini barangan yang dibeli itu halal, malah ia juga bagi memastikan peniaga menerima wang yang halal oleh pembeli. Gestura aktiviti muamalat antara pembeli dan peniaga nescaya akan diterima oleh Allah SWT. Berdasarkan data yang dikumpul, majoriti masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik berkaitan pembeli dan juga yang halal dan mengikut syarak. Mereka menyadari bahawa sesungguhnya barangan yang halal akan diberkati oleh Allah SWT. Hal ini kerana terdapat segelintir Muslim yang masih lagi tidak mengambil berat tentang barangan yang tidak halal ataupun syubhah. Pengambilan barangan yang tidak halal ia akan menjadi darah daging dalam badan kita jika kita menggunakan barang itu untuk diri kita. Kesedaran masyarakat amatlah penting kerana ia akan memberi kesan kepada mereka sama ada dalam aspek kehidupan dan juga aspek jual beli. Kehidupan seseorang Muslim akan sentiasa diberkati oleh Allah SWT sekiranya mengambil atau membeli sesuatu dengan berlandaskan konsep halalan thayyiban. Kesannya kepada perniagaan, mereka akan berjalan dengan lancar dan sentiasa dimurahkan rezeki mereka. Sekian, terima kasih. Itu sahaja.